Okey. Pertama, PIC berang nama menteri firma disenarai hitam dalam laporan siasatan AES. Dalam siasatan laporan AES, nama menteri dan juga nama company tersebut dihitamkan. Okey. Saya tunjukkan pada tuan-tuan yang ada di YouTube dan juga Facebook kan. PIC berang nama menteri firma dihitamkan dalam laporan senarai AES. Kita baca. Jawatankuasa kira-kira negara PIC kesal dengan Jabatan Perdana Menteri yang tidak mematuhi gesaannya untuk menyah klasifikasikan sebuah laporan berhubungan sistem pengukusan automatik jalan raya atau AES. Daripada menyah klasifikasi tersebut sepenuhnya laporan 2019 seperti yang disyorkan oleh PIC tahun lalu, beberapa nama termasuk menteri dan syarikat masih dihitamkan, kata pengurusi PIC Wong Kah Woh. Adalah tidak masuk akal apabila nama-nama syarikat yang terbabit iaitu Beta Tegap Sdn Bhd. Beta Tegap Sdn Bhd, okey. Dan ATES Sdn Bhd yang telah menjadi pengetahuan umum dan nama menteri juga turut dihitamkan, katanya dalam satu kenyataan. Siasatan itu dijalankan oleh Jawatan Kuasa Siasat Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Wong berkata, kegagalan untuk menyah klasifikasikan sepenuhnya laporan ini menunjukkan sikap tidak menghormati institusi parlimen, terutama sekali PAC. Rakyat boleh menilai sendiri tindakan kerajaan yang bersikap acuh tidak acuh terhadap show PAC yang juga jawatankuasa pilihan raya Dewan Rakyat untuk menyah klasifikasikan sepenuhnya laporan tersebut. Tindakan menghitamkan sebahagian laporan berkenaan adalah tidak ada kena-mengena dengan aspek keselamatan negara atau dasar yang sensitif, jelas sikap kebudak-budakan dan merendahkan martabat parlimen, katanya. Gesaan supaya menyah klasifikasikan laporan itu dibuat pada 21 November lalu, tetapi ini masih tidak dilakukan apabila prosiding susulan diadakan pada Mac, tambahnya. Wong berkata peringatan supaya menyah klasifikasikan laporan berkenaan tidak dilakukan sepenuhnya. Sebaliknya, maklumat-maklumat berkenaan dengan nama-nama masih dihitamkan. Projek AES mencuri tumpuan susulan bantahan awam terhadap kamera kelajuan automatik itu. PAC tahun lalu mendapati penswastaan sistem pengukusan jalan raya berkenaan adalah tidak wajar sehingga menyaksikan kerajaan bertindak menyelamatkan kedua-dua syarikat konsesi itu. Tabung tentera LTAT diarahkan untuk mengambil alih dua konsesi itu dengan jumlah kos 555 juta. Tetapi firma audit KPMG menilaikan projek itu hanya maksimum 251 juta. ATS menerima 295 juta, manakala Beta Tegap meraih 260 juta. Ketika itu hanya ada 14 kamera kelajuan telah dipasang, manakala 45 lagi dipasang di seluruh negara menjelang Disember 2020. Bagaimanapun, LTAT memberitahu Edge jumlah yang dibayar kepada pemegang konsesi adalah berdasarkan pulangan daripada tempoh konsesi selama 13 tahun. Pengarah asal ATS adalah Chi Chui Cheong yang dilaporkan sebagai sekutu Omar Mustafa Ong, bekas pembantu bekas Perdana Menteri Najib Razak. Pemegang saham Beta Tegap ketiga itu adalah individu yang dikatakan mempunyai kaitan politik iaitu Andreas Tioh dan Rozana Rizwan. Kita kena ingat AES, siapa yang tak ingat AES, siapa yang lalu dekat lebuh raya di Kuala Lumpur tu, tahulah tentang AES ni, tentang AES, bagaimana syarikat swasta digunakan untuk mengambil duit rakyat melalui kamera keselamatan, kamera speed trap. Saya persoalkan dulu, kalau speed trap tu direct kepada JPJ ke, still okey lah, walaupun adalah pertikaian kan, still lah okey. Tetapi apa dibuat, dia subkan kepada syarikat swasta kan, yang ditaksirkan mempunyai value dekat dalam sekitar 250 juta. Tiba-tiba syarikat tiba-tiba LTAT lembaga sebuah badan awam, dana badan awam digunakan untuk mengambil alih, take over syarikat tersebut dengan jumlah bayaran yang dibayar 555 juta. Tuan-tuan, ini memang bisnes takkan rugi punya. Bisnes kita berkawan dengan BN UMNO ni, bisnes takkan rugi. Walaupun kita rugi, kita boleh untung. Yang penting rakyat rugi tak apa, dia orang untung tak ada masalah. Itu yang berlaku kat dalam negara kita sekarang ini. Bila PAC yang membuat audit lah kepada apa-apa agensi kerajaan, meminta supaya laporan itu, apa dia buat dekat dalam laporan itu, nama syarikat dan menteri dia dan juga pemegang saham semua dihitamkan, diblankkan. Atas tujuan apa? Padahal kita dah tahu dah tu syarikat apa kan. Kenapa nak kena diblankkan? Kenapa menteri dia diblankkan? Siapa menteri pada waktu itu yang membenarkan KDN pada waktu itu, Kementerian Dalam Negeri?
yang membenarkan. Siapa Perdana Menteri pada waktu itu kalau bukan Najib Tun Razak? Dan itu satu skandal yang kita sebut. Kita belum cerita lagi 1.5 bilion duit bank pembangunan diberikan kepada syarikat-syarikat yang milik berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada waktu itu. Dan sampai sekarang syarikat itu tidak mampu membayar balik jumlah tersebut dengan jumlah hampir atau lebih telah mencecah 1.5 bilion ringgit bersamaan 1,500 juta, tuan-tuan. 1,500 juta ringgit. 1.5 bilion jumlah pinjaman. Bukan million, bilion. Ni makcik, akak-akak, makcik-pakcik, akak, abang, kalau tak tahu bilion, tuan-tuan. Kita belum cerita kes 1MDB, bilion pinjaman dia. Dan koruptor-koruptor ini, apa yang berlaku adalah, dalam siapa yang tak ingatlah apa yang berlaku pada diorang, pada zaman Pakatan Harapan mereka telah ditangkap dan telah didakwa. Ramailah macam-macam dok kata, kalau sekiranya dia bersalah, ini semua Pakatan Harapan tak guna hancing kencing. Kalau betul-betul mereka bersalah, kenapa mereka masih bebas lagi? Tu saya kata, kalau kau dah bodoh, jangan bawa bodoh tu kat orang lain. Tahulah bodoh tu free, kan? Tahulah bodoh tu free, jangan sapu semua. Kalau tak reti undang-undang, jangan cerita undang-undang. Kita ni tak adalah kejam sangat. Tak adalah orang tu dia pasti bersalah terus bawa depan, apa orang kata, dekat padang terus tembak. Tak. Kita ada proses undang-undang. So proses undang-undang ni mengambil masa. Kira kes Najib ni lah cepat lah, kan? Dia didakwa 2018, 19, 20, 21, 22. 3 tahun untuk kes jenayah sampai ke federal court tu kira cepat lah. Sebab dia ada kepentingan awam. Ada kes tuan-tuan sampai 8 tahun, 7 tahun tak settle lagi. Kan kalau saya nak cerita kes Ustaz Wan G yang dikatakan menghasut. Kes tu tahun 2013, ni dah 2022 tak settle lagi. Dari peringkat akhir rayuan federal court, tapi tak settle lagi kes ni. Kan? Kes Najib ni kira laju ni kita bawa ni. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada 15 hingga 26 ini mahkamah telah memutuskan. Saya gembira lah gitu kan. Mahkamah telah memutuskan, bukan memutuskan kes tersebut, bahawa tidak ada lagi tundaan, tak ada tunda-tunda lagi lah kepada kes Najib ni. Tak ada tunda-tunda lagi. Kita tak ada tunda-tunda, tak ada nak bawa ke tahun depan ke, tak ada dah. Kes itu tetap diteruskan pada tarikh 15 hingga 26 hari bulan Ogos ini selama 10 hari. Kecuali weekend lah, weekend tak ada lah kan. Tapi tarikh tersebut, maka kes itu akan didengar sehingga 26 hari bulan Ogos, iaitu lebih kurang dalam 2 minggu daripada sekarang. So, apa kesan dia tuan-tuan? Ini ramai juga yang tak faham ni. Ini saya cerita sekali lagi ni supaya tuan-tuan dan perempuan faham ni. Faham, boleh cerita dengan adik kakak dekat kampung, dekat perumahan, dekat WhatsApp group, boleh cerita ni. Kalau tak, boleh ambil bahagian ni saja, potong, bagilah WhatsApp pada dia orang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Najib telah didapati bersalah daripada 7 tuduhan kes menyeleweng penggubalan wang haram sebanyak 42 juta SRC. Telah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan dia telah dikenakan penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Kalau menurut daripada artikel tulisan Tun Saleh, bukan Tun Saleh Abbas, Saleh Buang, seorang pakar perlembagaan, mereka yang sudah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi deemed to be found guilty, dah kira bersalah dah, sehingga dia dibuktikan tidak bersalah. Sebelum itu dia tidak dibuktikan bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Sekarang ini dia sudah bersalah sehingga dibuktikan tidak bersalah. Selepas itu, setiap daripada mana-mana orang yang terkesan disebabkan oleh mahkamah mempunyai 2 hak untuk merayu. Okey, 2 hak untuk merayu. Hak yang pertama, dia boleh merayu di mahkamah yang lebih tinggi daripada mahkamah tinggi, iaitu mahkamah rayuan. Jadi dia dia merayu di mahkamah rayuan, dia didapati bersalah dan hukuman itu dikekalkan. 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit untuk 7 kesalahan tersebut berkaitan dengan SRC International, di mana 42 juta didapati masuk ke dalam akaun beliau. Itu yang berlaku. So sekarang ini adalah tempoh dan juga rayuan dia yang terakhir. Saya kata tadi ada berapa kali rayuan? 2. Sudah berapa dia lalui? 1. Tinggal berapa? Ini terakhir.
Rayuan ini rayuan yang terakhir, di mana dalam rayuan terakhir ini, maka sekiranya beliau didapati bersalah, maka beliau akan terus dibawa masuk ke penjara walaupun ada kes-kes lain yang belum lagi selesai. Ini kita kena faham benda ni Ada lagi kes dia tak selesai lagi. 7 kes itu baru yang kumpulan pertama. Dia ada sedang dibicarakan dengan tuduhan yang kedua, iaitu berkenaan dengan 1MDB yang masuk ke dalam akaun beliau bernilai 1 bilion ringgit. Itu dalam pembicaraan. So Is kalau dia masuk penjara nanti, yang bicara tu macam mana? Dia teruskan, cuma dia kena turun daripada penjara, bukan daripada rumah. Okey, 26 hari bulan tu Is boleh dapat keputusan ke Is? Tak tahu. Dia bergantung kepada hakim. Saya pun tak tahu ada berapa orang hakim yang akan bersidang, tetapi kalau Mahkamah Persekutuan ni normally 5, 7 atau 9. 5, 7 atau 9, bergantung berapa kompleks lah kes tersebut. Tapi dalam kes Najib ni saya rasa mungkin 5 orang je lah yang akan bersidang, kerana kes ni taklah terlalu kompleks sebenarnya. Kes ni tak terlalu kompleks. Bila ada duit masuk ke dalam akaun kita melebihi certain had, tanpa tanpa pengurusan daripada ataupun pengetahuan daripada bank negara, tanpa pengistirahan kepada bank negara, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan undang-undang. Kemudian masuk pula daripada akaun yang mempunyai masalah jenayah, kita kata, tak tahulah jenayah atau civil kan, iaitu akaun SRC berkaitan dengan 1MDB, maka itu juga adalah satu kesalahan. So ada 7 pertuduhan yang dihadapkan kepada beliau, tetapi hakim konsolidatkan hukuman tersebut. 7 ada salah konsolidatkan hukuman kepada tuduhan tersebut, maka dia jadi 12 tahun. Kalau tak, 7 kali 12 mungkin kali 10, mungkin dia kena 70 tahun dalam penjara. Tapi dia consolidate. Sebab lepas ni ada kes lain lagi. Ni bukan belum habis lagi tuan-tuan. Ini baru 7. Dia ada 42, baru 7. Ada next one, kalau tak silap saya 8 kot. Ada lagi lepas itu. Tak habis lagi tuan-tuan. Tak habis lagi kes Najib ni. Dia tak selesai lagi kes dia. Itu kita kena faham. Jangan kita kata tak nak ini apa? Tak masuk penjara lagi Is, maksudnya dia tak bersalah lah. Itu bangang sangat lah tu kalau dia cakap macam tu. Okey. So 26 hari bulan ni keputusan belum tahu lagi. Kalau hakim kata dia buat keputusan sebelum buat written judgment, dia boleh. Hakim juga boleh kata kami akan bersidang dahulu, berbincang untuk menentukan keputusan. Lepas tu mungkin datang 2-3 hari lagi, boleh. Hakim kata mungkin bagi kami seminggu sebab kami nak keluar dengan written judgment sekalipun, boleh. Dia terpulang kepada pihak hakim sama ada akan menurunkan hukuman pada hari itu atau pada hari yang lain. Hukuman pada hari itu atau pada hari yang lain. Tuan-tuan, kalau nak turun nak tengok perbicaraan tu kat mana tu? Is dia kata Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Cari Mahkamah Kehakiman, Google ya, akan jumpa Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Boleh kau pergi tengok kat dalam Is. Dia ada limitation lah. I think dalam 50 orang je dibenarkan tengok. Biasanya kalau kes Najib ni penuh lah, anda takkan boleh tengok. Tapi boleh tunggu kat luar. Cuma saya advise kalau tunggu kat luar tu janganlah sampai bergaduh. Sebab saya tahu penyokong-penyokong Najib ni memang akan ada turun. Memang akan ada turun. Jadi wartawan-wartawan tu biasalah akan ada kat luar tu kan. Tetapi akan ada kat situ. Okey, bagi siapa-siapa yang kata ini adalah fitnah dan sebagainya, saya sarankan anda beli buku berkenaan dengan SRC tersebut dan baca. Tapi aku malas nak baca, tebal sangat buku tersebut. Jadi jangan bodoh sangat kata ini fitnah lah. Kan? Bukti dia tu terlalu jelas. Kan? Yang bodohnya bila kau nak ambil duit kau letak dalam akaun kau sendiri, itu bangang lah. Itu bangang lah aku kata kan. Jadi dalam kes ini kita kata, adakah Najib ada kemungkinan masuk ke penjara? Adakah kemungkinan dia tidak masuk penjara? Dua-dua ada. Ada juga, pernah banyak juga kes. Federal Court, High Court kata bersalah, rayuan kata bersalah, tiba-tiba Federal Court kata tak bersalah, akan dibebaskan. Ada juga kes sebaliknya, tak bersalah, masuk rayuan tak bersalah, tiba-tiba Federal Court kata bersalah. Ada juga. Ada yang sebaliknya, bersalah, ada yang tak bersalah. Contohnya kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, liwat pertama. Mahkamah rayuan kata bersalah, Mahkamah Tinggi kata bersalah, Mahkamah rayuan kata bersalah, masuk ke Federal Court kata tidak bersalah, maka dibebaskan. Ada, bukan benda yang pelik, itu berlaku. Ada juga kata dulu Anwar lah orang pertama yang masuk ke penjara sebab sebab rasuah, dia kata. Rasuah. Siapa yang mengikuti kes liwat pertama, memang betul Anwar kena 6 tahun pada waktu itu kerana dikatakan rasuah. The word rasuah.
tetapi tidak ada transaksi duit pun. Rasuah apa Is? Sebelum kau cakap rasuah, kau baca dulu kes tersebut. Sebenarnya apa yang berlaku? What happened really during that time? Betul ke rasuah? Ataupun sebenarnya ada orang yang memang nak masukkan Anwar Ibrahim dalam penjara?